Assalamualaikum dan selamat petang semua. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Okey, siap sedia? Waalaikumsalam, cikgu. Okey. Siap sedia kerja rumah kamu? Sebab kita nak bincang sambung yang soalan semalam. Kita bincang sampai habis. Lepas tu kita masuk bab baru, iaitu pembiakan, bab 4. Okey, semua dah buka kerja rumah. Sediakan pen merah ke, pen biru ke, nak catat jawapan yang betul. Okey, boleh kita mula? Boleh, cikgu. Boleh, cikgu. Okey. Jom kita sambung soalan semalam. Kita tengok soalan nombor 9. Okey. Mengapakah memakai beberapa lapisan kain nipis lebih baik daripada satu lapisan kain tebal untuk mengekalkan suhu badan? Okey, bahagian badan yang manakah mempunyai fungsi yang sama dengan beberapa lapisan kain itu? Okey, yang mana kenapa kain nipis yang lebih banyak ni lagi bagus daripada satu lapisan yang tebal? Kerana untuk merangkap lebih banyak haba. Setiap lapisan kain nipis tu akan merangkap haba berbanding dengan satu lapisan kain tebal sahaja yang merangkap haba. Lagi banyak yang perangkap haba, lagi bagus. Dan lagi, macam mana cakap, kita boleh kekalkan suhu badan. Lagi panas, kita guna baju tersebut pada waktu sejuk. Okey, sebab kita dapat perangkap haba. Lepas itu ditanya bahagian manakah yang mempunyai fungsi yang sama seperti memerangkap haba. Okey, seperti yang kita tahu, bulu roma. Bulu roma ini berfungsi untuk memerangkap haba. Okey, apabila waktu sejuk, bulu roma kita akan berdiri. Okey, dia berdiri sebab dia nak memerangkap haba untuk mengekalkan suhu badan pada waktu sejuk. Apabila waktu panas pula, bulu roma tu akan jatuh. Okey, dia tak berdiri tegak, dia jatuh sebab dia nak kurangkan pemerangkapan haba. Okey, dia nak sejukkan badan pada waktu panas. Okey, soalan nombor 10. Soalan nombor 10 ni saya tengok ramai yang tak dapat nak buat. Tapi tak apa, kita bincang. Ini dia suruh kita buat satu eksperimen untuk buktikan hipotesis ini. Ini adalah hipotesis kita. Pernyataan ini adalah hipotesis utama kita untuk kita buat eksperimen, iaitu dicakap tumbuhan mengawal atur kandungan air melalui stoma. Lepas tu laporan tu kena ada. Cikgu. Ya? Cikgu. Ya? Ada screen ke, cikgu, soalan tu? Sudah saya screen ke? Oh, cikgu, terima kasih. Cikgu, satu soalan. Kepala cikgu ada love. Kenapa ada mini love? Kenapa pula ada mini love tu? Ada? Cikgu lah kamu. Cikgu. Saya tak perasan pula. Saya tak present lagi. Oh, ada love Why ni? Ada patung. Okay. Putus-putus, cikgu. Putus-putus. Internet. Putus-putus, cikgu.
Ya, cikgu, lem dalam Dapat cikgu. Tak ada semangat. Kan cikgu cakap tadi. Boleh Saya ulang robot balik ke? cikgu. Okey, kita ulang balik untuk soalan 9. Cikgu. From the beginning. Okey, nampak? Yang ni nampak? Ada. Ada. Nampak. Ada. Nampak sikit dia. Okey, saya ulang balik soalan nombor 9. Kenapa lapisan kain nipis lagi baik daripada satu lapisan kain tebal? Sebab satu lapisan kain tu akan memerangkap haba. Kalau lagi banyak lapisan, lagi banyak haba dapat diperangkap. Okey? Pada waktu sejuk, lagi banyak lapisan kain yang kita guna, lagi banyak haba yang diperangkap. Okey? Oleh itu, badan kita akan menjadi panas pada waktu sejuk bila kita guna lapisan kain yang lebih banyak. Okey. Pada bahagian badan, yang manakah fungsi sama dengan lapisan kain tersebut? Okey. Fungsi lapisan kain tu adalah untuk memerangkap haba. Pada lapisan kulit kita ini, ada satu bulu yang dinamakan bulu roma. Okey, fungsi bulu roma adalah untuk memerangkap haba. Okey, jadi fungsi dia samalah dengan lapisan kain yang banyak-banyak tadi tu. Okey, bulu roma ni akan menegak apabila pada waktu sejuk, manakala pada waktu panas dia akan turun. Okey, kita sambung soalan nombor 10. Reka cipta satu eksperimen untuk buktikan pernyataan di atas. Ini adalah pernyataan yang dibagi. Jadi ini adalah hipotesis kita. Dalam eksperimen tu, dalam laporan tu kena ada pernyataan masalah, hipotesis. Hipotesis adalah yang ini, pernyataan ini, tujuan eksperimen, pemboleh ubah. Ada 3 pemboleh ubah, di mana dimalarkan, yang kedua dimanipulasikan, dan yang ketiga bergerak balas. Selepas itu bahan dan radas, apa yang kita guna untuk lakukan eksperimen tu. Selepas itu prosedur, macam mana langkah-langkah. Yang terakhir sekali adalah penjadualan data. Okey, bagi soalan ini dia minta yang ini saja. Okey, kita tengok jawapan dia. Hipotesis dia adalah tumbuhan mengawal atur kandungan air melalui stoma. Okey, jadi pernyataan masalah dia, betul ke stoma ni dia dapat kawal atur air dalam tumbuhan? Jadi kita susun ayat tu, adakah stoma mengawal atur kandungan air dalam tumbuhan? Itu adalah pernyataan masalah utama kita. Okey? Cikgu, soalan. Cikgu Lip. Lag Cikgu. Ya, cikgu. tak dapat dengar sangat-sangat. Dapat dengar sangat. Cikgu. Dapat tengok. Tak, nampak tu. Sekat Skrin tak nampak. Lepas tu lag, cikgu. sebab sini, Cikgu. Sekarang tak nampak. Masih lag, cikgu. sebab kawasan saya hujan. Oh, so lain tak kuat lah maknanya. Mau hujan lah. Internet rumah Bukan hujan dah berhenti ke? masih lagi hujan. Hujan renyai-renyai. Dapat dengar tu? Dah dapat? Ke masih putus-putus? Ya, cikgu. Ya, cikgu. Teruslah cikgu. Sekejap, saya tukar internet. Sekejap. Okay. Pakai internet, cikgu.
Sekarang okey tak? Suara dah okey? Dah. Dah? Masih Okey, tersekat-sekat ke? cikgu. Jelas sangat. Okey. Akhir je. Jelas cikgu, jelas. Cikgu korbankan data cikgu. Dah okey, dah okey. Cikgu. Okey. Kita ada suara robot. Jom. Mini love tu masih dinampak cikgu. Masih nampak mini love? Tak apa. Biarkan mini love tu. Okey, kita teruskan. Kita cipta eksperimen untuk buktikan adakah betul stoma ni dia berfungsi untuk mengawal atur kandungan air dalam tumbuhan. Jadi, kita bina satu soalan, adakah stoma mengawal atur kandungan air dalam tumbuhan? Okey, betul ke tidak? Okey. Lepas itu tujuan kita mengkaji fungsi stoma mengawal atur kandungan air pada tumbuhan. Okey. Yang keempat adalah pemboleh ubah. Terdapat 3 pemboleh ubah. Yang pertama dimalarkan. Dimalarkan ini maksudnya yang ditetapkan. Okey, benda yang sama ataupun perkara yang kita tetapkan. Okey, perkara yang kita tetapkan adalah tumbuhan yang sama jenis. Terdapat 2 tumbuhan dan kedua-dua tu mempunyai jenis yang sama. Okey, dimanipulasikan ni pula adalah pokok yang daunnya disapu dengan Vaseline dan satu lagi pokok yang tidak disapu dengan Vaseline. Okey, apa yang kita nak observe dekat sini, kita nak lihat tindak balas apa, kita nak tengok dia layu atau tidak layu. Okey, seterusnya bahan dan radas. Pertama, kita guna pokok. Okey, terdapat 2 pokok. Jadi, 2 pokok dalam pasu adalah bahan yang pertama dan yang kedua adalah Vaseline. Prosedur dia, yang pertama, ambil 2 pokok dalam pasu yang sama jenis. Okey. Seterusnya, yang kedua, daun bagi pokok A disapu Vaseline, manakala daun bagi pokok B dibiarkan seperti biasa. Okey, yang A ni kita sapu dengan Vaseline, yang B ni kita tidak sapu dengan Vaseline. Kenapa kita nak sapu Vaseline? Sebab pada permukaan daun tu ada stoma. Kita sapu Vaseline untuk tutup permukaan pada daun tersebut. Kita nak tengok betul ke tak stoma ni kawal atur kandungan air dalam tumbuhan. Selepas itu, langkah yang ketiga, kedua-dua pokok akan dibiarkan selama 2 hari bawah cahaya matahari. Yang keempat, rekodkan pemerhatian ke atas keadaan pokok itu selama 2 hari. Okey, selepas 2 hari, keadaan pokok tu macam mana? Dia layu ke tidak layu? Itu yang kita nak tengok. Okey, penjadualan data. Penjadualan data. Okey, macam ini, seperti ini. Yang sini, kolom yang pertama ni, pokok disapu Vaseline. Adakah? Kan ada 2 pokok kan? Ini adalah pokok A. Pokok A disapu Vaseline. Okey, ya. Pokok B tidak disapu Vaseline. Lepas tu kita nak tengok kalau disapu Vaseline, dia layu ke tidak? Kamu rasa dia layu ke tidak? Tidak. Kenapa? Layu, cikgu. Kelihatan kekuningan tapi tidak gugur. Jawapan saya, kalau pokok itu disapu Vaseline, dia akan layu. Kenapa? Sebab tak ada air yang untuk pertukaran gas pada stoma tersebut. Okey. Kalau pokok disapu Vaseline, dia akan layu sebab tak ada terjadinya proses fotosintesis. Okey. Bagi yang tidak disapu Vaseline, dia tidak akan layu sebab stoma dia tidak tertutup. Okey, soalan yang 11. Kulit merupakan organ perkumuhan.
organ perlindungan kepada organ-organ lain dan organ yang mengawal suhu badan. Pada pendapat anda, adakah pernyataan itu benar? Okey. Pada pendapat saya, pernyataan ini adalah benar. Pertama, kulit merupakan organ perkumuhan. Okey, kenapa? Sebab kulit mengeluarkan peluh. Di sini saya cakap. Saya akan highlight di sini. Okey. Seterusnya, sebagai organ perlindungan. Kulit kita melindung organ-organ dalaman kita seperti jantung, ginjal dan organ lain-lain yang terdapat dalam badan. Okey. Okey, kenapa? Adakah dia organ yang mengawal atur suhu badan? Ya, betul. Sebab pada kulit ada bulu roma, ada salur darah, ada kelenjar peluh yang terlibat untuk mengawal atur suhu badan. Okey, yang nombor 12 adalah soalan yang terakhir, iaitu kita bina lagi satu eksperimen. Jadi hipotesis dia, pernyataan dia cakap air kencing yang dihasilkan adalah banyak apabila kita banyak minum air berbanding dengan air kencing yang dihasilkan apabila kita kurang meminum air. Okay, kita tengok pernyataan masalah dia. Pernyataan masalah kita ada soalan yang di bold. Adakah penghasilan air kencing adalah banyak apabila minum air? Okey, kita nak tengok banyak ke kurang kalau kita minum banyak air. Lepas itu, hipotesis adalah pernyataan tadi. Tujuan kajian kita adalah kita untuk mengkaji penghasilan air kencing apabila meminum banyak air atau kurang air. Seterusnya adalah pemboleh ubah. Pemboleh ubah ada 3. Yang pertama, dimalarkan. Yang kedua, dimanipulasikan. Yang ketiga, bergerak balas. Yang dimalarkan ini yang kita tetapkan sama adalah murid yang sama. Okey, ataupun orang yang sama. Kita nak kaji pada orang yang sama. Selepas itu, suhu sekitar yang sama. Maksud dia, kalau kita buat aktiviti macam kita bermain badminton pada hari pertama selama 15 minit. Okey, hari yang kedua pun kita kena main badminton selama 15 minit. Itu maksud dia suhu sekitar yang sama. Aktiviti yang kita lakukan kena sama. Okey, yang dimanipulasikan adalah kuantiti minuman yang berbeza untuk satu hari. Okey, satu hari ni dia minum kuantiti air yang berbeza. Esoknya dia minum kuantiti yang berbeza. Okey. Lepas itu bergerak balas, benda yang kita perhatikan, kita nak tengok kuantiti air kencing yang terhasil dan yang terhasil dikumpulkan dan disukat. Okey. Pada akhir pada hari pertama, selepas dia minum pada waktu malam tu, apabila dia kencing, dia akan kumpul, lepas tu disukat. Okey. Dia akan sukat selama 3 hari tapi kuantiti air yang berbeza. Okey, bahan darah das adalah air. Air sebab kita minum air. Dan silinder penyukat. Silinder penyukat ini untuk kita sukat kuantiti air kencing. Prosedur dia, yang pertama, seorang murid diberi kuantiti minuman berbeza selama 3 hari berturut-turut. Okey, setiap hari meminum kuantiti air yang berbeza. Lepas tu yang kedua, kumpulkan dan catatkan kuantiti air kencing yang dihasilkan. Okey, simple saja eksperimen ini. Okey, penjadualan data dia adalah seperti ini. Pada barisan yang pertama ini adalah hari pertama, kedua dan ketiga. Kita buat eksperimen ini selama 3 hari berturut-turut. Dan kuantiti minuman bagi hari pertama adalah 1,500. Kedua 2,500 mililiter dalam mililiter. Yang ketiga adalah 3,500. Okey, semakin banyak. Lepas itu kita tengok kuantiti air kencing untuk hari pertama banyak ke sikit? Kamu rasa?
Kamu rasa kalau kita minum air sikit berbanding dengan kedua hari ini, kuantiti air kencing kita tu akan jadi banyak ataupun sedikit? Sedikit. Sedikit. Ya, betul. Sedikit. Sedikit. Itu tu. Ha. Okay, tu. Tapi saya tidak akan type sedikit di sini sebab kuantiti air kencing ni kita akan ukur dan kita tengok berapa mililiter. Okey? Tapi memang betul, jawapan dia betul. Untuk hari pertama dia sedikit berbanding hari kedua dan hari ketiga. Kuantiti air kencing yang paling banyak adalah pada hari ketiga sebab dia minum kuantiti yang lagi tinggi berbanding pertama dan kedua. Okey, sebab tu kuantiti air kencing dia banyak pada hari ketiga. Okey, dah habis perbincangan soalan praktis sumatif bab 3. Nanti cikgu akan share jawapan ni dalam grup WhatsApp. Nanti kamu catatlah jawapan yang betul. Saya tengok ramai yang tak buat eksperimen ni. Susah sangat ke nak buat eksperimen ni? Bagi kamu? Bab 1 Agak susah. agak susah nak buat Agak susah, cikgu. betul kan? Tenang. Sekadar minum dengan kencing. Yang nak buat laporan ni dia kena ada perkara-perkara ni lah. Yang ni. Dekat bab 1 kamu dah belajar apa yang perlu ada dalam laporan eksperimen. Okey, kita dah habis bincang praktis sumatif 3 ni. Jom kita masuk bab baru. Okey, malam ni kita akan tengok bab 4.1 pembiakan seks dan aseks. Okey. Siapa tahu apa itu pembiakan? Apa itu pembiakan? Tu cikgu, sorry dulu cikgu. Ya. Sorry dulu. Hello? Hello. Sekejap. Okey. Sebab ini perlu ini pelajar perlu tahu. Iaitu Baseline tadi para pelajar, kamu kena ingat apa fungsi Baseline itu? Apa fungsi Baseline? Itu soalan selalu ditanya. Kenapa kita sapu Baseline itu? Dan apa fungsi dia? Okey? Cari dulu apa fungsi Baseline. Kenapa kita sapu daun tumbuhan itu dengan Baseline? Semua tumbuhan tu kita sapu dengan Baseline. Apa fungsi dia? Sampai tingkatan 5 soalan ini selalu ditanya. Okey? Kamu cari itu. Kamu jawab nanti. Okey? Tengok dia sapu dengan Baseline. Mengapa? Nanti kamu jawab. Okey? Okey, teruskan cikgu. Okey. Saya teruskan dekat bab 4.1 iaitu pembiakan seks dan aseks. Okey, saya rasa semua orang Cikgu, mic tutup. Cikgu, mana suara cikgu? maaf. Sorry. Tak perasan tutup. Okey. Kita teruskan bab 4.1. Okey, malam ni kita tengok bab 4.1 pembiakan seks dan aseks. Okey, mesti ramai yang pernah dengar pembiakan seks dan aseks. Di mana kamu pernah belajar pembiakan ini pada waktu sekolah rendah. Saya rasa. Betul kan? Kamu pernah belajar benda ini kan pada waktu sekolah rendah? Rasanya Ya? Sikit je. Kan? Sikit je, tak detail kan? Okey. Okey, kamu masuk Salah sekolah banyak sangat, cikgu. kan? Adalah faham-faham sikit kan apa itu pembiakan kan? Okey, kita tengok. Tahukah anda siapa lelaki ni? Ini adalah saintis daripada British, iaitu nama dia Robert Edwards. Robert Edwards ini dia telah berjaya menghasilkan kaedah persenyawaan in vitro
iaitu persenyawaan di dalam bekas kaca. Okey. Apa itu IVF? Okey, in vitro fertilization tadi tu. Persenyawaan dalam bekas kaca, tabung uji. Prosedur dia melibatkan pengambilan sel telur daripada seorang wanita dan kemudian disenyawakan dengan sperma lelaki, iaitu sel telur lelaki, dan disenyawakan dalam makmal. Okey. Proses persenyawaan ini berlakunya di dalam makmal, bukan di dalam badan manusia. Okey, selepas itu sel telur yang telah disenyawakan dibiarkan membesar menjadi embrio peringkat awal. Selepas dia menjadi embrio, dia akan dimasukkan ke dalam uterus wanita tersebut. Okey. Uterus ni adalah rahim wanita. Okey, dia masukkan embrio tu ke dalam rahim. Embrio tersebut akan dibiarkan membesar sehingga dilahirkan sebagai seorang bayi. Okey, artis yang terkenal pernah buat IVF ini adalah Datuk Seri Siti Nurhaliza. Okey, apa yang kita akan belajar pada bab 4.1 ini? Yang pertama, membandingkan dan membezakan pembiakan seks dan aseks bagi haiwan dan tumbuhan. Yang kedua adalah menakul kepentingan pembiakan, iaitu kita nak tahu apa itu kepentingan pembiakan ini. Dan ketiga, mensyukuri kebolehan membiak untuk menyambung zuriat sebagai kurniaan Tuhan. Okey, mari kita tengok apa itu maksud pembiakan. Pembiakan ialah proses penghasilan individu baharu oleh organisma hidup. Siapa organisma hidup ini? Manusia, haiwan, tumbuhan. Okey, apa itu individu baharu? Okey, dalam bahasa mudah dia adalah anak. Okey. Manusia akan menghasilkan anak. Okey, itu maksud dia pembiakan. Proses penghasilan individu baharu oleh organisma hidup. Seterusnya. Okey, mari kita lihat gambar ini. Ini adalah manusia. Manusia dia membiak dengan cara melahirkan anak. Okey, ini. Dia lahirkan anak. Kita manusia, kita lahirkan anak. Ikan paus juga melahirkan anak. Ayam pula, dia membiak secara bertelur. Okey. Saya nak tanya kamu semua. Apa lagi organisma hidup yang membiak secara melahirkan anak selain daripada manusia ni dan ikan paus? Apa lagi yang melahirkan anak? Ikan. Kucing. Dolphin. Cikgu. Kucing, cikgu. Kucing. Kuda. Dolphin, cikgu. Kuda. Anjing. Khinzir. Okey. Khinzir. Lembu. Kambing. Ikan lumba-lumba, cikgu. Ya. Kita nak carut tapi khinzir, cikgu. Khinzir. Tak perlu. Itu pun betul. Khinzir tu pun betul. Dia melahirkan anak. Okey. Kalau bertelur ni, siapa yang betul? Arnab melahirkan anak. Okey, Arnab betul, dia melahirkan anak. Okey, seterusnya. Lek. Organisma apa yang membiak secara bertelur selain daripada ayam? Cicak, cikgu. Ya, cicak dia bertelur. Nyamuk. Buaya. Nyamuk. Nyamuk, cikgu. Biawak. Biawak. Ular. Burung puyuh. Burung-burung. Ramai-ramai. Puyuh. Ular. Ya, betul. Ular pun bertelur. Ikan pun bertelur. Okey. Okey, mari kita lihat. Boleh makan. Telur ayam je boleh makan ya. Okey, pembiakan ni dia terbahagi kepada dua. Yang pertama. Cikgu nak tanya. Ya, tanya-tanya.
Beruang kutub tu dia macam mana Dia melahirkan anak. Ikan anak, ikan anak. Okey. Ah. Tu je. Okey. Okey, kita teruskan. Pembiakan terbahagi kepada seks dan aseks. Okey, mari kita lihat aseks. Okey, di sini dia ada A. Okey. A maksud dia tidak. Okey. Oh ya Allah. Okey, maaf itu kalau tulisannya buruk, saya guna mouse je tulis. Okey. Okey, kita dah tengok A tu maksud dia tidak. Okey, mari kita tengok apa itu seks. Okey. Seks. Ini adalah seks. Apa itu seks? Seks ini melibatkan sel pembiakan. Okey. Sel pembiakan ini terdiri daripada 2 induk. Okey. Sekejap Okey, pada seks ini induk yang akan tak apalah. Tulisannya buruk, saya terangkan saja ya. Okey, dia melibatkan sel pembiakan di mana terdapat 2 induk yang terlibat dalam seks ini. 2 induk tersebut adalah ibu dan bapa. Okey. Terdapat 2 jantina iaitu jantan dan betina. Okey. Jantan ni dia akan menghasilkan gamet jantan di mana kita kenali sebagai sperma. Manakala gamet betina ini dia menghasilkan ovum. Okey. Sperma dan ovum ini adalah sel pembiakan. Okey. Oleh itu, aseks ini A maksud tidak dan dia tidak melibatkan sel pembiakan. Ini adalah perbezaan antara seks dengan aseks. Seks dia melibatkan sel pembiakan manakala aseks tidak melibatkan sel pembiakan. Seks ini berlaku kepada manusia. Okey, kita sendiri manusia. Kita ada ibu bapa. Okey. Ibu bapa kita adalah induk kita. Okey, haiwan. Okey, haiwan dia seperti mamalia, burung. Ini burung. Ikan, reptilia. Reptilia dia bertelur dan amfibia. Dan yang ketiga adalah tumbuhan berbunga. Yang ni nanti kita tengok lagi detail. Okey, bagi aseks ini dia berlaku kepada tumbuhan seperti bawang, halia, ubi gentang. Dia tidak memerlukan 2 induk. Cuma 1 induk. Okey. Organisma ringkas. Okey, ini aseks ini juga terjadi kepada organisma ringkas. Organisma ringkas ini adalah unisel. Okey, yang kita pernah belajar sebelum ini, unisel, iaitu seperti ameba, hydra dan paramecium. Ini yang saya katakan tadi, pembiakan seks dia melibatkan 2 induk berlainan jantina, betina dan jantan. Contoh yang paling dekat dengan kita adalah kita sendiri, manusia. Kita merupakan individu baharu yang dihasilkan oleh ibu bapa kita. Oleh itu, induk jantan yang membawa sel pembiakan jantan sperma. Okey, jantan dia menghasilkan sperma. Sperma ini adalah sel pembiakan. Okey, induk yang kedua adalah induk betina, iaitu ibu yang membawa sel pembiakan ovum. Sel pembiakan betina iaitu ovum. Okey. Mari kita lihat lebih lanjut.
Okey, terdapat variasi genetik dan anak tidak sama dengan induk. Okey, variasi ni bermaksud kepelbagaian genetik di mana kita ada anak yang dihasilkan daripada pembiakan seks ni, dia melibatkan dua induk, betul? Jadi 50% daripada ibu, 50% lagi daripada bapa. Dia bercampur-campur. Sebab itu dia tak sama dengan induk. Okey. Ini adalah induk jantan. Okey. Kalau lelaki dia tahu apa ini. Okey, induk jantan dia mempunyai testis. Ini testis. Testis ini dia akan menghasilkan gamet jantan. Gamet jantan, okey, yang dinamakan sebagai sperma. Sel ini terdapat pada testis ini. Okey. Dia terdapat kepala dan ekor. Tengok, dia ada kepala dan ekor. Manakala induk betina dia mempunyai ovari. Ovari ini menghasilkan gamet betina, iaitu ovum. Ini adalah sel pembiakan kita. Sel pembiakan untuk lelaki, untuk jantan, dan ini adalah sel pembiakan untuk betina. Selepas itu terdapatnya proses persenyawaan di mana gamet jantan ini tadi, sperma, akan bercantum dengan gamet betina iaitu ovum. Percantuman ini dinamakan sebagai persenyawaan. Okey. Terdapat dua persenyawaan dalam pembiakan asas ini. Yang pertama adalah persenyawaan dalam, yang kedua adalah persenyawaan luar. Okey, kita tengok untuk persenyawaan dalam dahulu. Persenyawaan dalam ini berlaku apabila nukleus gamet jantan bercantum. Ini saya cakap tadi, bercantum dengan nukleus gamet betina, iaitu sperma akan bercantum dengan ovum di dalam badan induk betina. Okey. Pencantuman ini terjadinya pada dalam induk betina. Okey. Untuk persenyawaan luar ni pula, nukleus gamet jantan itu sperma akan bercantum dengan ovum di luar badan induk betina. Ini adalah perbezaan persenyawaan dalam dan luar. Kalau dalam, dia dalam induk betina. Kalau luar, dia di luar induk betina. Okey. Tepat berlakunya pencantuman. Untuk persenyawaan dalam, induk jantan akan membebaskan gamet jantan di dalam badan induk betina. Jadi tempat berlakunya pencantuman ni adalah pada dalam badan induk betina. Untuk persenyawaan dalam inilah. Untuk persenyawaan luar pula adalah induk jantan akan membebaskan sperma dan induk betina membebaskan ovum. Okey, kedua-dua induk akan lepaskan sperma. Okey, yang jantan tadi akan lepaskan sperma dan induk betina tadi dia akan lepaskan ovum. Dan persenyawaan ini biasanya berlaku pada dalam air. Contohnya ikan. Okey. Gamet jantan, okey, proses ini gamet jantan dari organ pembiakan jantan akan dibebaskan ke dalam organ pembiakan betina yang mempunyai gamet betina dan bercantum membentuk zygote. Okey. Gamet jantan ini tadi iaitu sperma, dia akan lepaskan pada dalam organ pembiakan betina iaitu rahim yang mempunyai gamet betina. Betul. Dalam rahim tadi dia ada ovum dan pencantuman itu akan berbentuk zygote. Zygote ini adalah persenyawaan daripada dua gamet iaitu ovum dan sperma dan menjadi peringkat pertama dalam perkembangan sesebuah organisma individu. Okey. Proses untuk persenyawaan luar pula, gamet jantan biasanya berenang menuju ke arah telur dan bercantum dengan gamet betina. Okey. Induk betina tadi dia akan keluarkan dia membebaskan ovum
Selepas itu ada induk jantan ni, dia akan mendekati telur tersebut. Lepas itu induk jantan akan bebaskan gamet jantan dia, iaitu sperma. Lepas itu sperma itu tadi akan berenang menuju ke arah telur. Oleh itu tadi kalau kita tengok struktur untuk gamet jantan ni, dia ada ekor. Ekor ni berfungsi untuk berenang ke arah ovum. Okey, ini contoh dia. Ini merupakan adalah persenyawaan dalam. Ini dalam pepatung ini. Kita dapat tengok ini adalah jantan, ini pula adalah betina. Dia melakukan proses persenyawaan dalam di sini. Okey. Okey, bagi persenyawaan luar pula, ini adalah ovum. Okey, kita dah tahu ini ovum, maka ini adalah betina, yang ini betina. Okey, ini pula dia lepaskan sperma. Okey, induk jantan akan lepaskan sperma, jadi ini adalah jantan. Okey, induk betina ini dia akan lepaskan ovum dan lekatkan ovum pada pokok-pokok dalam air supaya ovum tersebut tidak akan hanyut. Sebab itu dia selalunya dia lepaskan ovum pada pokok. Okey, dia lekatkan pada pokok dalam air. Selepas itu induk jantan akan bebaskan sperma dan sperma tersebut akan berenang ke arah ovum ini untuk berlakunya persenyawaan. Okey, ini adalah persenyawaan luar, dan ini pula yang pepatung ini pula adalah persenyawaan dalam. Pembiakan aseks. Tadi kita dah tengok pembiakan seks, sekarang kita tengok pembiakan aseks. Okey, pembiakan aseks ini, okey, dia penghasilan individu baharu tanpa melibatkan sel pembiakan. Okey, dia tidak ada sperma, dia tidak ada ovum. Okey, dia tidak ada dua induk. Dia tak ada jantan ke betina. Okey. Lepas itu pembiakan aseks selalunya berlaku dalam organisma ringkas, iaitu unisel seperti ameba, paramecium dan hydra. Tumbuhan seperti bawang, halia dan ubi kentang juga membiak secara aseks. Dia tak ada betina, dia tak ada jantan. Okey, ini saya cakap tadi, dia tak ada betina, dia tak ada jantan. Satu induk saja yang terlibat. Lepas itu persenyawaan tidak berlaku dalam pembiakan aseks. Kenapa persenyawaan tidak berlaku? Sebab dia tidak melibatkan sel pembiakan. Bila tiada sel pembiakan, tidak akan ada sel yang bercantum, maka persenyawaan tidak akan berlaku. Oleh itu, individu baharu yang dihasilkan adalah seiras secara genetik dengan induknya. Dia adalah 100% sama dengan induk tadi. Dia ada satu induk, okey? Jadi dia seiras 100% dengan induk dia. Kalau pembiakan seks tadi, dia tidak sama dengan induk dia sebab 50% daripada induk jantan, 50% lagi daripada induk betina. Sebab itu variasi tidak wujud dalam kalangan anak untuk pembiakan aseks. Okey, pembiakan aseks ini ada 5 jenis. Kita akan tengok 5 jenis. Yang pertama, belahan dedua. Yang kedua adalah pertunasan. Yang ketiga, penjanaan semula. Yang keempat, pembentukan spora. Dan yang kelima adalah pembiakan vegetatif. Okey, 5 ini adalah jenis pembiakan aseks. Okey, mari kita lihat untuk jenis yang pertama, iaitu belahan dedua. Belahan dedua ini merupakan pembahagian satu sel induk kepada 2 sel anak. Mari kita lihat gambar ini. Ini adalah ameba. Okey. Satu sel ini
merupakan satu sel induk. Selepas itu nukleus akan terbahagi. Dia akan berbahagi, pecah kepada dua. Okey. Selepas nukleus akan membahagi, sitoplasma pula akan terbahagi. Okey. Selepas sitoplasma terbahagi, akan hasilnya dua sel anak. Okey. Daripada satu, dia terbahagi kepada dua. Oleh itu, nama dia belahan dua-dua sebab dia terbahagi kepada dua. Okey, contoh bagi belahan dua-dua ini, contoh organisma iaitu ameba, paramecium dan bakteria. Okey, jenis yang kedua adalah pertunasan. Okey, pertunasan ini proses pembentukan tunas pada badan organisma. Okey, tunas bermula sebagai satu struktur yang berkembang dan kemudiannya terputus untuk membentuk individu baharu. Mari kita lihat gambar ini. Ini adalah induk dia. Okey, kalau kita perhatikan dekat sini, dia akan ada tumbuh baharu di sini. Ini kita namakan sebagai tunas. Okey. Selepas itu, tunas ini tadi akan terputus daripada induknya. Okey. Selepas diputus daripada induk tu, dia pun akan membesar sebiji sama macam induk dia juga. Okey, yang ini, yang terputus ini tadi kita gelar sebagai individu baharu. Contoh organisma pertunasan adalah hydra dan yeast. Jenis yang ketiga adalah penjanaan semula. Penjanaan semula berlaku daripada kebolehan fragmen organisma tertentu yang tumbuh dan berkembang menjadi individu baharu yang lengkap. Okey, ini adalah planaria. Planaria ini adalah cacing pipih ya, cacing pipih. Okey, kita potong. Ini satu induk ya, ini satu induk. Lepas tu kita potong dekat sini, potong kita belah dua. Okey, lepas itu pada kepala dia, dia akan tumbuh bawah ni. Pada bahagian ekor ni, dia akan tumbuh kepala. Okey, sebab itu dinamakan penjanaan semula. Dia tak akan mati. Kalau kita potong, dia akan tumbuh individu baharu. Contoh yang paling senang kita tahu adalah tapak Sulaiman. Okey, tapak Sulaiman kalau kita potong bahagian dia, mana-mana pun kita potong, dia tidak akan mati. Sebab pada bahagian kita potong tadi tu, dia akan tumbuh individu yang baru. Okey. Contoh yang lain pula adalah Spirogyra. Pembentukan spora. Ini adalah jenis yang keempat. Pembentukan spora ialah proses penghasilan spora. Spora ni dia macam biji-biji Kalau kamu tengok dalam gambar kulat roti ni, dia ada biji-biji ni di dalam sporangium. Sporangium ni adalah struktur untuk menyimpan spora. Okey. Selepas itu sporangium tadi akan pecah. Okey, spora ni kecil je tau. Kecil je. Okey, dia ringan. Lepas tu dia ringan. Lepas tu dia akan terbang walaupun ditiup angin. Okey, sebab dia halus, kecil je. Oleh itu, selepas dia terbang, dia sampai ke tempat yang baharu, tempat yang dia rasa selesa, yang sesuai, iaitu lembap, spora tadi akan tumbuh menjadi tumbuhan yang baru. Contoh pembentukan spora ini adalah alga, kulat, paku pakis dan bakteria. Okey, ini adalah kulat roti. Kita selalu tengok pada roti kita, kalau dah expired, dia akan ada bentuk kulat. Dia akan tumbuh kulat yang berwarna biru. Okey, itu adalah kulat roti. Dia membiak. Lepas tu kita tengok kan, makin lama kita simpan roti yang berkulat tadi tu, makin banyak kulat dalam roti tu. Okey,
ini terjadinya proses pembiakan secara pembentukan spora. Okey, yang kelima adalah pembiakan vegetatif. Pembiakan vegetatif merupakan satu cara untuk menghasilkan tumbuhan baharu daripada bahagian vegetatif tumbuhan induk selain bunga. Okey. Bunga ini bunga dia menjalankan pembiakan seks. Manakala selain daripada bunga, dia menjalankan pembiakan aseks. Okey. Contoh dia adalah contoh bahagian vegetatif adalah akar, batang bawah tanah, batang rayap, berbawang dan daun. Okey, contoh organisma hidup yang menjalankan pembiakan vegetatif ini adalah lobak merah, stroberi, halia, ubi keladi dan ubi getang. Banyak lagi ya. Okey. Kalau kita tengok lobak merah ni, kalau kita biarkan dia lama-lama dekat situ, dia akan tumbuh akar dekat sekeliling lobak tersebut. Sama juga macam bawang. Bawang kalau kita biar dia lama-lama, dia akan tumbuh pokok. Okey, daripada bawang tersebut. Dia akan ada tumbuh daun. Okey, itu namanya pembiakan vegetatif. Okey, ini adalah halia. Halia ni juga menjalankan pembiakan secara vegetatif. Kita ambil satu biji, sebiji halia tu, lepas tu kita akan tanam pada tanah. Kita tanam dalam tanah. Bila kita tanam dalam tanah, halia tadi akan tumbuh banyak-banyak. Okey, dia akan tumbuh satu pokok baru, okey, melalui menggunakan sebiji halia sahaja tadi. Dia akan tumbuh banyak. Okey. Okey, di bawah pembiakan vegetatif ini terbahagi kepada 3, iaitu akar, batang dan juga daun. Akar ini, pada bahagian akar tumbuhan induk, dia akan berkembang menjadi tumbuhan baru. Seperti lobak merah. Lobak merah ini adalah akar. Okey, ubi keledek ini pula, ini juga adalah akar. Okey. Sebenarnya carrot, okey, lobak yang kita makan tu adalah akar. Bila kita tanam lobak ini ke dalam tanah, dia akan tumbuh satu akar dan dia akan tumbuh individu lain. Dia akan tumbuh banyak-banyak lobak lah. Sama juga seperti ubi keledek ini. Okey, batang ini, pada bahagian batang, batang itu akan menjadi induk. Bila kita tanam, dia akan berkembang menjadi tumbuhan baru. Dia akan hasilkan tumbuhan baru daripada batang tersebut. Okey, batang ini terdapat 3 jenis. Yang pertama, batang bawah tanah, iaitu ubi kentang. Ubi kentang ni, batang ubi kentang ni kita cucuk pada tanah. Okey, kita tanam. Lepas kita tanam, kita dapat perhatikan dia akan menghasilkan tumbuhan baru. Okey, banyak ubi kentang yang akan tumbuh pada dalam tanah tersebut. Oleh itu kita panggil batang bawah tanah, pembiakan vegetatif secara batang bawah tanah. Okey, batang rayap. Batang rayap, ini kita dapat tengok rumput. Kenapa kita panggil dia rayap? Sebab rumput ni dia merayap-rayap ke tempat yang lain. Dia, apabila kita cabut rumput ni, kalau kamu perhatikan, kamu cabut rumput tu dan rumput-rumput lain pun akan tercabut. Sebab pada batang itu dia ada bersambung dengan batang pokok yang lain. Rumput yang kita cabut tadi, batang dia bergabung dengan rumput yang lain. Oleh itu bila kita cabut satu rumput yang lain pun akan tercabut. Sebab dia bersambung kan, batang dia bersambung.
Yang ketiga adalah berbawang. Okey, bawang itu adalah batang. Okey, bawang ini kita cucuk dalam, kita tanam dalam tanah. Bila kita tanam dalam tanah, dia akan tumbuh, dia akan tumbuh akar dan dia akan berkembang menjadi tumbuhan baru. Dia akan tumbuh lagi banyak bawang lah. Okey, pada daun ini, bahagian daun tumbuhan induk akan berkembang menjadi tumbuhan baru. Okey, pada daun ini akan berkembangnya untuk menjadi tumbuhan baru. Contohnya tumbuhan setawar. Saya pun pernah buat eksperimen masa kecil-kecil dulu. Kita pernah ambil satu daun, kita letak dalam buku. Lepas tu kita tengok, kita tutup buku tu. Lepas tu kita tengok daun tu dia akan tumbuh tunas dekat tepi-tepi daun tu seperti ini. Okey. Saya pernah buat masa kecil-kecil dulu. Saya rasa ada antara kamu yang pernah buat eksperimen ni. Okey. Contoh yang kedua adalah begonia. Tak pernah. Nanti kamu cuba. Lepas ni, esok ke kamu ambil satu daun setawar, lepas tu kamu letak dalam buku, kamu biarkan selama beberapa hari, kamu akan tengok. Dia akan tumbuh tunas dekat tepi-tepi daun tu. Saya pernah buat. Okey, yang kedua, contoh yang kedua adalah begonia. Okey, daripada daun begonia dia akan tumbuh tumbuhan yang baru. Seterusnya, okey, habis dah pembiakan seks dan seks. Sekarang kita tengok kepentingan pembiakan. Kenapa pembiakan itu penting? Okey, supaya untuk menambahkan bilangan organisma sesuatu spesies. Contohnya, kalau organisma itu gagal untuk membiak, okey, organisma itu akan pupus. Okey, oleh itu semua organisma hidup membiak bagi menghasilkan individu baru. Sebab itulah banyak jenis binatang yang pupus sekarang ini, yang hampir pupus. Oleh itu pihak zoo dia macam mana? Dia ambil satu, contohnya harimau kan. Harimau dia ambil yang betina dan jantan. Dia senyawakan, biarkan kedua-dua harimau tu, dia akan membiak individu yang baru untuk mengelakkan kepupusan. Okey. Ayam ini, kalau kita tengok ayam ini, ayam dia menghasilkan telur banyak kan, anak dia banyak. Oleh itu pembiakan dapat meningkatkan jumlah individu yang sama spesies. Contohnya ayam. Kalau kita manusia, kita membiak untuk menghasilkan individu baru. Cikgu, Ya. Leg. Leg lagi ke? Dengar tak? Okey ke suara saya? Tak lagi. Masih. Cikgu, tak dapat surat lag. Okey. Hampir jadi robot, cikgu. Hampir jadi robot. Okey, saya okey. Ada yang okey, ada yang tak okey. Orang lekot. Saya rasa Cikgu, okey sikit lah. Okey sikit cikgu. Tapi Kamu- dapat dengar. ada yang dapat dengar. Saya rasa kamu yang lag kot. Tapi cikgu macam robot lah cikgu. Next cikgu. Lag sikit kan, tapi boleh dengar lagi Saya kan? sambil
Boleh. Jelas cikgu. Jelas. Okey, bagus. Oh ya, saya punya lag. Saya rasa internet kamu tu yang lag. Sekarang ni saya guna data. Okey, mustahil kalau data dia lambat kan. Saya tak guna internet rumah, saya guna data. Saya Wi-Fi. Wi-Fi mungkin internet rumah sekarang ni tak elok sebab cuaca tak elok kan sekarang. Hujan. Tadi hujan. Jadi cuaca tak elok. Internet pun lambat. Gunakan Selcom. Saya elok di sini. Kamu elok di situ, bagus. Tak apa cikgu. Okey, Yang kita guna yang teruskan. mobile. Bagus. Kalau internet okey. Okey. Saya tak tahu. Katakan. Oh, okey. Cikgu. Sebab saya punya lag. Tengah guna wifi sekarang ni. Tengah guna Jadi wifi. saya tak sambung sayang. Sambung. Okey. Kita sambung. Sikit lagi, okey? Sambung. Kita sambung. Okey. Sekarang ni kita tengok dekat berita kan. Okey, kita sambung. Kita sambung ya. Sekarang kita tengok dalam berita banyak yang terjadinya kes pembuangan bayi. Okey. Kesian tau kalau kita buang bayi ni, kejam tau. Sebab itu perbuatan membuang bayi ini adalah perbuatan yang sangat kejam dan tidak sepatutnya berlaku di negara kita. Kalau kita buang bayi itu adalah organisme hidup. Dia juga nak hidup. Tapi kita buang bayi tu. Orang itulah orang yang buat kes pembuangan bayi tu. Itu boleh dikira sebagai kes pembunuhan sebab dia bunuh bayi tersebut. Dia buang bayi tu. Okey. Kalau bayi itu kita jumpa dan kita pelihara, itu tidak apa. Kalau bayi itu dia buang, lepas tu dia bunuh, macam ada berita baru-baru ini dia buang bayi tu, dia sumbat dalam tandas. Ada yang letak dalam peti ais. Okey, itu kes pembunuhan. Oleh itu kita haruslah bersyukur kerana kita diberikan kebolehan untuk membiak, untuk menyambung zuriat sebagai kurniaan Tuhan. Tuhan telah beri kita untuk membiak agar kita mempunyai anak. Jadi janganlah kita sia-siakan kurniaan Tuhan itu. Okey, bayi yang dilahirkan ialah penyambung spesies bagi manusia hari ini. Okey, oleh itu janganlah kita lakukan kes pembuangan bayi ini. Okey, dia juga adalah manusia. Dia pun nak hidup macam kita. Okey, kita dah sampai ke penghujung. Saya punya lag cikgu. Lag. Lag lagi. Okey, tapi yang depan tadi kamu dengarkan yang pembiakan Ya seks. cikgu. Takkan nak berteruskan lagi. Tak dengar. Aku tak nak marah hanya ke. dengar suara cikgu tapi dia robot. Sorry. Yang depan tadi kamu dengarkan yang seks, pembiakan seks dengan pembiakan aseks. Yang tu kamu dengar kan? Kau campur. Ya, dengar cikgu. Kau campurkan suara robot dengan suara manusia. Boleh dengar. Suara robot. Biasalah kelas online kan, macam-macam dugaan dia. Dugaan kelas online. Ya, betul. Kadang-kadang ada student yang Nanti jangan pula lag masa datang kelas. dalam kelas kita jumpa depan-depan. Dalam kelas dalam kelas kamu dapat tumpukan fokus. Lain tak cukup masuk kelas. Kelas online ni saya tak dapat nak tengok kamu. Kamu baring ke, kamu tidur ke, kamu dengar ke tak. Itu dugaannya kelas online ni. Kalau kita jumpa depan-depan, saya boleh tengok apa yang kamu buat. Sambung cikgu. Dah habis untuk 2.1. Okey, sekarang saya nak buat aktiviti pengukuhan sebelum kita tamatkan pembelajaran. Tadi kamu dah dengar pembiakan seks dan pembiakan aseks. Okey,
Kamu semua jawab ya. Jawab soalan saya ni. Saya nak uji kefahaman kamu apa yang kita belajar sebentar tadi. Siapa boleh bagi tahu apakah maksud pembiakan? Apa maksud pembiakan? Siapa boleh jawab? Untuk melahirkan individu yang baru. Lagi? Daripada kepupusan. Okey, maksud pembiakan ini adalah proses penghasilan individu. Okey, jadi yang merah ni proses penghasilan individu baru oleh organisma hidup. Okey, ingat ya maksud pembiakan ini. Okey, lepas tu kita tengok pembiakan ada dua. Satu pembiakan apa? Nyatakan dua pembiakan tersebut. Satu apa? Yang kedua apa? Siapa boleh bagi tahu? Seks dan aseks. Ya. Seks dan aseks. Okey. Tadi seks, berapakah bilangan induk yang terlibat dalam pembiakan seks? Berapa? 2. Okey. 2 induk tu siapa boleh bagi tahu? Betina dan jantan. Ya, betina dan jantan. Okey. Contoh yang menjalankan pembiakan seks ni siapa? Contoh. Ibu bapa. Manusia. Contoh yang paling dekat dengan kita. Kita sendiri, manusia. Kita adalah individu baharu. Dan induk kita adalah ibu dan bapa kita. Okey? Bagi pembiakan aseks ni, berapa bilangan induk yang terlibat dalam pembiakan aseks? 2, cikgu. Aseks. Satu. Dua tu seks. Kalau satu tu aseks. Okey? Lepas tu cikgu nak tanya. Induk pada aseks ni, induk pembiakan aseks ni, dia ada jantina tak? Tak ada. Dia tak ada. Ada. Dia tidak. Kejap ya. Okey. Aseks dia ada satu induk sahaja, manakala seks dua induk, iaitu induk jantan dan induk betina. Okey. Siapa boleh bagi tahu saya apakah maksud pembiakan seks? Maksud lengkap pembiakan seks. Melibatkan sel. Okey, dia melibatkan sel pembiakan daripada siapa? Sel pembiakan ini daripada siapa? Kepada manusia, haiwan, Ya, memang dia berlaku kepada manusia. dan Okey. Ingat ya, pembiakan seks ini melibatkan sel pembiakan, di mana sel pembiakan ini daripada dua induk. Okey, tadi kamu dah cakap seks melibatkan dua induk, di mana induk betina dan induk jantan. Induk betina akan menghasilkan gamet betina yang dinamakan sebagai ovum. Okey? Ingat ya? Tadi saya cakap apa? Induk betina dia akan menghasilkan gamet betina yang dinamakan sebagai ovum. Manakala induk jantan dia menghasilkan
gamet jantan yang dinamakan sebagai sperma. Tengok yang ni. Okey. Induk jantan dia akan menghasilkan sperma, manakala induk betina dia hasilkan ovum. Okey, apakah nama proses pencantuman antara dua gamet ini? Apakah nama proses tu? Yang paling penting tadi. Apa? Penyawaan. Okey, betul. Siapa yang jawab tu? Penyawaan. Proses penyawaan. Persenyawaan. Okey, bagus. Maknanya kamu tak tidur dalam kelas saya, okey? Kamu tumpukan perhatian dengan saya. Saya suka kalau kamu semua tumpukan perhatian, okey? Lepas tu kita tengok pada pembiakan aseks pula. Pembiakan aseks ada berapa jenis? Pembiakan aseks ada berapa jenis? Dua. Satu cikgu. Satu. Oh, satu, cikgu. Satu, cikgu. Saya tanya pembiakan aseks. Satu bukan. Satu tu satu induk je yang terlibat. Saya tanya jenis pembiakan aseks. Lima cikgu. Lima cikgu. Oh, semangat 5 ah. Lima cikgu. Tujuh lepas tu satu kepala budi tu. Pembiakan aseks ada 5. Saya ingat saya. Okey, nanti saya share nota ni, jangan risau. Okey, yang pertama. Baca. Belahan kedua. Belahan dua. Tunasan. Belahan ada dua. Pertunasaan. Penjanaan semula. Penjanaan semula. Penjanaan semula. Pembentukan semula. Pembiakan Satu-satu kan. Satu-satu. Okey, yang ni kamu kena ingat ya, pembiakan aseks ada 5. Yang pertama adalah belahan kedua. Macam mana belahan kedua tadi? Dia daripada satu sel, nukleus dia terbahagi kepada 2 dan dia akan menghasilkan 2 organisme baharu. Pertunasan adalah, contoh pertunasan adalah hydra. Daripada hydra tadi dia akan tumbuh tunas. Lepas itu setelah tunas itu tumbuh, tunas dia akan terputus daripada induk utama dia. Tunas tadi tu akan berkembang. Tunas itu adalah individu baru, okey, bagi hydra. Manakala penjanaan semula, contoh paling senang kita dapat tengok adalah tapak Sulaiman. Tapak Sulaiman apa nama? Starfish. Kalau tapak Sulaiman tu kita potong, kita kerat-kerat badan tapak Sulaiman tu. Okey, bahagian yang kita potong tadi dia akan tumbuh satu organisme baharu. Okey. Kalau kita potong tapak Sulaiman tadi tu kita potong kepada 5. Okey, 5 bahagian tu akan tumbuh organisme baru. So jadi ada 5 organisme baru yang tumbuh. Kalau kita potong kepada 4 bahagian lah. 5 bahagian lah. Okey, pembentukan spora ini adalah contohnya adalah kulat roti. Tadi saya cakap kalau kulat roti tu expired, kamu boleh perhatikan pada roti yang expired tu dia akan berkulat. Kalau kita biarkan dia lama lagi, kulat itu akan merebak makin banyak. Okey, terjadinya pembentukan spora pada roti yang berkulat itu. Okey, macam mana spora ni? Spora tu adalah biji-biji dan biji spora tu akan disimpan ke dalam satu struktur yang dinamakan sebagai sporangium
Selepas itu sporangium tadi akan pecah. Okey. Spora ni dia halus saja, dia ringan, kecil je. Bila dia senang untuk ditiup angin. Okey. Bila ditiup angin, spora itu ditiup angin dan dia hinggap pada tempat yang sesuai untuk dia membiak, contohnya tempat yang lembap. Okey, pada tempat tu dia akan tumbuh untuk menghasilkan organisma baharu. Yang kelima adalah pembiakan vegetatif. Tadi pembiakan vegetatif ada 3 kan? Yang pertama akar, kedua batang dan yang ketiga adalah daun. Okey, siapa boleh bagi tahu apa itu contoh bagi pembiakan vegetatif melalui akar? Apa contoh dia? Siapa ingat? Apakah contoh? Ubi kayu cikgu. Ubi kayu. Lobak cikgu. Lobak merah. Bawang. Bawang bukan, bawang itu adalah batang. Lobak. Ini lobak. Hari-hari makan, bukanlah hari-hari kan. Okey, kita makan lobak ni. Lobak ini sebenarnya adalah akar. Okey, ubi keledek. Okey. Batang pula terbahagi kepada 3. Yang pertama, adalah apa? Saya dah tunjuk ni. Tutup balik. Yang pertama adalah batang bawah tanah. Okey, macam mana? Siapa boleh bagi tahu saya macam mana batang bawah tanah ni dia berkembang untuk menjadi tumbuhan baharu? Siapa boleh bagi tahu? Saya tadi telah terangkan satu-satu contoh bagi 3 batang ni. Batang bawah tanah macam mana dia berkembang? Siapa boleh bagi tahu? Hello. Dia akan merebak. Macam mana kita tanam dia? Okey. Tak apalah. Melalui Ya? Aish. Teruskan. Melalui batang. Melalui satu batang. Okey, satu batang tadi Tak. kita tanam dekat tanah. Okey? Kita cucuk batang tadi tu pada tanah. Selepas itu, Melalui satu batang. Tanam. kita cucuk batang tadi pada bawah tanah. Selepas itu, dia akan tumbuhnya individu tumbuhan baharu pada bawah tanah. Okey? Contohnya kalau ubi kentang ni, batang ubi kentang ni kita tanam pada bawah tanah, dia akan menghasilkan ubi kentang. Okey? Kalau batang rayap ni, contoh dia adalah ruput. Okey, dia dikenali sebagai batang rayap sebab satu pokok batang pada satu pokok tu dia bergabung dengan pokok yang lain. Sebab itu dia dinamakan sebagai batang rayap. Okey, untuk bawang ini adalah batang. Okey, kita tanam bawang ni pada pada tanah. Lepas itu bawang itu akan tumbuh menjadi tumbuhan yang baharu. Okey, soalan yang terakhir, apakah itu kepentingan pembiakan? Untuk mengekalkan spesies supaya tidak pupus. Ya, betul. Bagus. Siapa yang jawab tu? Siapa nama kamu? Mas Dini.
Bagus ya. Kamu Nur Maslini. Nur Maslini. Okey, bagus ya Maslini, kamu dengar fokus dekat kelas ni sampai hujung. Okey, yang lain pun fokus juga. Okey. Okey, terakhir sekali. Okey, sila buat praktis formatif 40.1 ini. Bagi soalan 1 ni, dia tanya perbezaan kan? Perbezaan pembiakan seks dengan pembiakan aseks. Kamu bina satu jadual untuk yang sebelah, kolom yang sebelah pembiakan seks. Okey, yang sebelah lagi pembiakan aseks. Kamu senaraikan semua perbezaan antara kedua-dua pembiakan ini. Okey, kamu buat praktis formatif 4.1 ini. Kita akan bincang pada kelas hari Jumaat ini ya. Ada apa-apa soalan? Cikgu, Ya. saya ada. Tanya. Yang nombor 3 tu kena buat. Yang nombor 3 tu kena buat macam mana? Sebab dia tanya kepentingan. So tak payah buat dalam jadual lah. Tak payah. Soalan nombor 1 ni je. Just jawab macam tu je. Jawab macam tu. Ada lagi nak tanya soalan? Okey, itu je. Okey. Setawar tu apa cikgu? Setawar ni daun setawar. Cikgu. Ya. Tidak tahu Sebelum apa setawar. sebelum berakhir tu kelas pokok tawar tu ada banyak tu, nanti kamu kenal pokok tawar tu. Cuba balik kepada skrin pembiakan vegetatif. Ini pelajar perlu tahu ni. Saya nak buat pengukuhan ni. Cuba Ini share screen untuk pembiakan vegetatif. Pembiakan vegetatif. Yes, ini ya. Okey, ini pelajar perlu tahu perbezaan dia. Okay. Okey, ini ya, kamu perlu jelas dengan ini ya, para pelajar. Ini sampai tingkatan 5 kamu kena tahu apa beza ini ya. Bahagian vegetatif pada tumbuhan. Vegetatif ini okey, tidak apa. Masuk sudah. Okey, pembiakan vegetatif, kamu faham maksud pembiakan vegetatif. Vegetatif ini adalah pembiakan yang tidak menggunakan biji benih ya. Kita menggunakan mana-mana bahagian tumbuhan untuk menghasilkan tumbuhan baru. Itu vegetatif Okey. Pada bahagian tumbuhan itu yang bukan menggunakan biji benih ini pembiakan aseks, tanpa seks. Dia ada 3 bahagian, akar, batang, daun. Daun memang ambil daun, petik daun, tanam. Jadi tumbuhan barulah. Akar dengan batang ini selalu menjadi masalah bagi pelajar lah. Saya lihat batang dengan akar. Kenapa dia dipanggil akar? Sebab bahagian tumbuhan yang boleh menjadi tumbuhan yang baru adalah dia menggunakan bahagian akar itu yang di bawah tanah itu. Dia guna akar. Itu yang dia katakan akar. Kamu dah tengok contoh di sana, lobak merah, ubi keledek. Nah, kita ambil ubi keledek bukan akar kan? Kalau kamu nak bagi tahu saya, cikgu, itu bukan akar, itu ubi, betul. Ubi keledek, lobak merah, dalam bahasa sains dia itu adalah akar yang terubah. Kamu boleh dengar saya? Akar yang terubah suai menjadi ubi, tapi dia asal awalnya adalah akar. Dia terubah suai menjadi ubi. Itu maksudnya bahagian tumbuhan yang ditanam melalui akar.
Batang pula, batang. Semua kamu tahu apa itu batang kan? Apa itu batang? Paham kan? Buat saya, kamu kenal itu batang? Tahu batang? Kenal. Oke. Adakah batang itu di dalam tanah? Adakah Tidak, batang cikgu. dalam tanah? Tidak, yes. Tidak, cikgu. Jadi kalau saya kata bahagian vegetatif untuk batang, maksudnya yang bukan di dalam tanah. Bukan di dalam tanah. Kamu kerat batang itu, kamu cucuk jadi tumbuhan baru. Itu keratan batang. Walau bagaimanapun, batang ini dia bahagikan kepada 3. Mengapa? Sebab bahagian batang ini yang di batas bahagian tanah itu ada jenis yang tak sama. Ubi kayu, contohnya ubi kayu. Kerat batang dia tanam. Jadi batang bawah tanah dia masukkan itu. Itu memang batang bawah tanah. Rumput yang menjalar itu. Kita boleh tanam rumput itu dari jalal dia itu. Itu batang rayap namanya. Babawang, ini satu. Babawang. Kenapa babawang dalam kategori batang? Sebab babang itu di atas, tahu di atas tanah. Bawang itu di atas tanah. Babawang itu adalah batang yang terubah suai. Batang yang terubah suai. Di mana kamu udah belajar yang fotosintesis, makanan simpanan bagi babawang ini dia simpan dalam babawang. Tahu? Makanan simpanan dia simpan dalam babawang, dalam batang yang menjadi babawang. Jadi kamu kena ingat ini ya. Batang, kamu ingat apa yang di atas akar atas tumbuhan itu adalah batang. Membiarkan melalui batang. Daun tak ada masalah. Batang ini saya risau ada masalah. Dan akar. Akar yang maksudnya yang di dalam tanah. Kalau dia ditanam. Contohnya ubi, lobak merah. Sebab dia di bawah tanah. Kita kata akar. Jadi kalau dia batang, dia di atas permukaan tanah. Kalau dia dibiarkan melalui bahagian yang di atas tanah itu batang lah. So kamu kena ingat ini, konsep ini ya. Okey? Maknanya dia pengubah. Ya? Ya? Dia macam akan tu berubah menjadi tumbuhan lah. Ya, dia menghasilkan tanaman baru. Kamu ambil ubi dia, kamu tanam, menghasilkan tanaman baru lah. Macam mana nak biarkan ubi keledek menggunakan ubi dia? Jadi, kaedah itu adalah akar. Bahagian vegetatif yang kita guna untuk tanam itu adalah akar. Itu maksudnya. Ada 3 bahagian vegetatif yang digunakan untuk membiakkan tumbuhan. Kalau dia bukan pembiakan seks, ada 3 bahagian vegetatif itu. Akar, batang, daun. Kalau dia biji, itu pembiakan seks. Kalau biji, pembiakan seks. Asal saja tumbuhan itu berbunga, dia adalah pembiakan seks. Okey? Ini kamu kena ingat, mesti boleh membezakan. Mesti boleh membezakan ini. Maksudnya akar, batang, daun. Mesti boleh membezakan. Sampai kamu tingkatan 5. Okey, itu saja. Okey, balik kepada kamu, cikgu. Okey. Okey, kelas kita dah tamat. Jangan lupa untuk buat praktis formatif 4.1 ni. Nanti saya akan share nota ni dalam grup. Kamu kena siapkan sebelum hari Jumaat ini ya. Sebab Jumaat malam ni kita akan ada kelas. Cikgu, Ya? boleh saya tanya soalan? Tanya. Perlu buat nota kan? Perlu nota kena buat. Okey, thank you. Okay, welcome. Ada lagi nak tanya? Daun semalu tu cikgu, dia dari akar ke daun? Ke batang?
Tahun semalu. Cikgu Siti. Bantu saya Cikgu Siti. Okay. Entahlah, berserah dia Tengok lah. baik-baik. Aku tu confused. Pokok tidak apa. Ya, bagus. Pokok semalu tu, itu banyak disentuh dalam sains kamu nanti sampai tingkatan 5. Dia penting, itu tumbuhan yang baik, yang menyuburkan tanah. Okey, ini soalan saya untuk kamu. Sebelum saya bagi kamu jawapan, kamu cari dulu. Okey, kamu tengok baik-baik pokok semalu tu. Ada biji tak dia? Itu soalan saya. Ada bunga tak dia? Okey. Jadi, senang saja kita lihat tumbuhan itu. Kalau dia ada biji, ada bunga, selalunya dia membiak secara seks. Okey? Selalunya dia membiak secara seks. Dia menggunakan biji benih. Dan kamu, satu lagi, okey, saya tak bagi kamu jawapan terus-terusan. Satu lagi, di kawasan perumahan kamu ada banyak pokok semalu itu. Senang saja. Okey, ambil akar dia, potong, ambil akar, simpan dalam tanah. Tumbuhkah dia? Kalau dia tumbuh melalui akarlah. Atau kerat batang dia, pacak dalam tanah. Tumbuhkah dia? Macam itu. Kamu nak tahu dia membiak menggunakan cara apa. Sebelum kamu search dekat internet, okey? Kamu dah belajar cara pembiakan tadi. Boleh faham? So maknanya Bunga raya. Okey, bunga raya ada. Saya tak tahu. Bunga raya. Macam mana kamu nak tanam bunga raya? Dalam tiga kaedah tadi. Macam mana nak tanam bunga raya? dari batang cikgu. Dari batang. Macam itulah kamu kaji sendiri pokok semalu itu, okey? Kamu kenal pokok semalu. Tengok baik-baik pokok semalu itu, kaji. Ada bunga tak? Ada buah tak? Boleh tanam akar tak? Boleh tanam batang tak? Dia ada batang rayap tak? Tengok itu, okey? Cikgu, Ya. pokok semalu tu dia tumbuh sendiri kan? Ya, memang dia tumbuh sendiri. Semua rumpai-rumpai itu tumbuh sendiri. Tapi dia memang dibiak melalui kaedah itu tadi. Mana-mana satu antara kaedah itu. Sama ada melalui seks atau aseks. Insek. Daun. Itu semalu dibiak melalui daun. Carilah kalau itu. Ambil daun dia tanam kalau dapat. Kamu kamu dengar macam ini. Okey. Dengar, saya rasa kamu ada masalah sedikit lah. Sebab kamu kata, cikgu, semalu itu tumbuh sendiri. Oh, kita tidak biarkan dia melalui akar, melalui batang, melalui daun. Oh, bukan yang pembelajaran ini bukan bermaksud yang kita tanam sahaja, tahu? Tidak. Semua tumbuhan yang kamu tak tanam, dia membiak dengan cara yang disebutkan tadi itu. Kalau dia tidak membiak melalui akar, batang, daun itu, mungkin dia membiak secara seks. Nah, kalau dia membiak secara seks, apa masalah dia? Bila bunga itu matang, spora dia akan biji benih itu akan terbang. Diterbangkan oleh angin atau dia dibawa oleh hewan, ditelan oleh hewan berak kan, tumbuhlah di sana. Kalau dia ringan, diterbangkan oleh angin. Kalau dia di dekat dengan laut, dengan sungai, dia dibawa oleh air. Nah, faham tak? Faham cikgu. Bukan yang dimaksudkan ini yang kita tanam saja, tak. Yang ini yang dia ceritakan vegetatif adalah cara membiak tanpa seks, yang bukan cara seks. Yang cara seks itu lain lah melalui biji benih, okey? Ada apa lagi? Terima kasih cikgu atas Ya. penjelasan. Ya. Cikgu, Ya. nanti gambar tumbuhan perlu lukis kah? Oh, kalau kamu boleh lukis. Boleh lukis saja nama dia, tak ada masalah. Okey cikgu, terima kasih. Tulis nama dia. Tulis nama dia, buat arrow. Kalau kamu ada komputer, lebih baik kamu ambil gambar tu lekat dekat buku kamu. Jadi buku kamu lebih cantik, kamu lebih berminat membaca dia nanti. Buat cantik-cantik. Cikgu.
Ya. Nota tu nanti boleh buat nota ringkas tak? Oh, boleh. Asal yang penting kamu paham, kamu boleh baca. Kamu persembahkan dia dalam bentuk yang cantik, yang kamu boleh paham. Guna peta. I think peta minda terpulang dengan kamu. Sebab kalau kamu paham konsep itu, kamu boleh terjemahkan dia dalam bentuk peta. Maksudnya kamu mahir konsep itu. Bila cikgu tengok, cikgu faham, kamu faham lah tu. Kalau kamu salin saja macam buku teks, kamu membuat buku teks, bukan menyalin nota, membuat buku teks sekali lagi. Itu kurang cerdik lah. Pelajar yang buat macam itu, kurang cerdik lah. Pelajar yang cerdik, dia akan terjemahkan dia dalam bentuk lain. Itu yang lebih cantik lah. Itu yang cikgu mahu sebenarnya. Daripada kamu. Cikgu nak lihat kreativiti kamu. Okay. Terima kasih cikgu. Apa dia? Tak dengar. Baik, terima kasih cikgu. Ya, kamu pun berterima kasih tahun ini sebab kamu ada 2 cikgu di sini. Nah, ada cikgu muda yang pandai IT, apa-apa dia boleh buat. Dia buat soalan untuk kamu. Kalau cikgu tak pandai yang IT ini. Kamu bertuah, ada 2 guru. Semasa kita pilih hari ini, kamu ada 2 guru. Nah, Thank you, cikgu. bertuah kelas kamu. Kamu dapat 2 kemahiran daripada 2 orang guru. Berbanding dengan kelas lain, kamu antara yang bertuah lah. So, mesti jangan malas, mesti rajin masuk kelas buat kerja kamu. Ada masalah tanya, ada 2 guru menjawab kamu. Kan baik itu. Okay. Cikgu nak tanya. Ya. Kelas kita DLP ke? DLP? Tidak. Kelas yang ini tak, elite saja yang DLP. Kamu nak masuk DLP, okey, tidak apa. Kamu nak masuk DLP, bila kita masuk kelas bersemuka nanti, kamu akan menduduki peperiksaan, tahu? Daripada peperiksaan itu, bila sekolah buka nanti, iaitu bulan April. Iya. Minggu pertama kamu akan duduk ujian. Kamu boleh mohon minta DLP. Boleh. Kamu dipertimbangkan untuk DLP. Tapi kalau peperiksaan kamu tidak baik, tidak layak untuk 4 ujian, iaitu English, Mathematics, Science, 3 saya rasa. 3 lah. BM juga saya rasa ada 4 subjek. BM, BI, Mathematics, Science, itu akan dinilai. Kalau kamu tidak layak dari itu, maksudnya kamu tak layak untuk DLP lah. Apapun kamu baca lah, belajar lebih lah. Terima kasih. Cikgu, Ya, DLP tu apa, cikgu? belajar Science dengan Maths dalam English. Dual language program. Belajar Okay, Science thank dengan you. Maths dalam English. Sebab saya dulu sekolah DLP cikgu. English. Susah kan? Kamu boleh mohon lah. Nanti kamu mohon lah. Sekolah dulu kamu DLP ke Aisyah? Ya cikgu. Oh, kamu boleh mohon nanti, okey? Kalau kamu DLP, kamu masuk kelas 1 elite nanti. Okey. Bye-bye, good night. Okey, itu saja untuk kelas hari ini. Terima kasih semua. Bye. Pengajaran hari ini. Bye-bye, cikgu. Nanti dengan Bye guys. Bye cikgu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. CTYL. Bye. Dadah korang. Selamat malam. Bye. See you later. Good night. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.